Daripada finalis X Factor dan influencer Instagram kini menjadi tertuduh kes bunuh. Pendakwa raya di seberang laut mengatakan seorang model Instagram yang sangat terkenal bertanggung jawab atas kematian seorang lagi influencer. Didakwa melanggarnya dengan sebuah Mercedes di luar klub malam mewah di London ketika kabar angin bertiup mengenai perseteruan yang berterusan. Ini adalah skandal yang dibentangkan oleh Lawrence Cron. Saya Sierra Gillespie. Seorang Instagramer yang berpangkalan di London kini berada di penjara menghadapi tuduhan paling serius selepas didakwa melanggar seorang lagi pempengaruh dengan keretanya dan meninggalkannya untuk mati. Ini berlaku selepas beberapa bulan pertelingkahan yang dilaporkan antara kedua-duanya. Bermula dengan seorang berhenti mengikuti yang lain, kemungkinan adanya pesaing cinta, dan akhirnya apa yang kini dipanggil oleh pendakwa Inggris sebagai pembunuhan. Skandal hari ini membawa kita merentasi lautan ke London, England. Disitulah peristiwa tragis ini berlaku dan disitulah juga kedua-dua watak utama tinggal. Jadi mari kita mulakan dengan itu, memperkenalkan semua yang terlibat. Pertama sekali ada Klaudia Zagrzewska yang berumur 32 tahun. Pada asalnya, dia berasal dari Poland, tetapi Klaudia telah mencipta nama di dunia dengan mempamerkan gaya hidup mewahnya di England. Dia benar-benar seorang influencer dengan 275.000 pengikut di Instagram sahaja. Dia dikenali kerana gambar-gambarnya yang cantik memaparkan pakaian mewah, perjalanan yang menyeronokkan dan mehujakan, serta gaya hidup yang sangat dicemburui. Kemudian ada Gabrielle Carrington yang berumur 29 tahun, dikenali dalam talian sebagai Real UK. Gabrielle mulai terkenal pada tahun 2013 apabila dia muncul dalam rancangan British The X Factor. Pada masa itu, Gabrielle merupakan sebahagian daripada kumpulan wanita yang dipanggil Miss Dynamics. Sejak itu, dia terus menjalani kehidupannya di bawah perhatian ramai dengan cara yang agak serupa dengan Klaudia. Dia juga memuat naik gambar di Instagram yang mempamerkan pakaian yang menakjubkan, percutian yang menyeronokkan, dan pandangan di sebalik tabir parti mewah. Bagi Gabrielle pula, Gabrielle mempunyai sebanyak 368.000 pengikut di Instagram. Tidak perlu dikatakan, kedua-dua wanita ini adalah influencer utama. Kedua-duanya mempunyai jumlah pengikut yang sangat ramai dan telah menggunakan gaya hidup mereka untuk membina kerjaya sepenuh masa. Dan disitulah drama itu dikatakan bermula. Menurut influencer Lala, telah ada ketegangan yang berlarutan di belakang tabir selama beberapa bulan. Nampaknya ia bermula dengan sesuatu yang sangat kecil. Claudia dikatakan telah berhenti mengikuti Gabrielle di Instagram, tetapi selepas itu, keadaan dikatakan menjadi semakin teruk. Terdapat pelbagai kabar angin yang beredar dalam talian. Dan ingin saya tegaskan, ini hanyalah kabar angin. Ia belum disahkan secara rasmi. Tetapi beberapa sumber di Twitter atau X mengatakan mereka bergaduh kerana seorang lelaki. Ada juga yang membuat spekulasi bahawa mereka mempunyai urusan penyagaan yang tidak menjadi, menyebabkan drama itu berlarutan. Sekarang tidak jelas apa sebenarnya yang berlaku dalam kehidupan pribadi mereka sebelum insiden ini. Tetapi kita tahu keadaan menjadi semakin buruk pada 19 April. Kedua-dua Gabrielle dan Claudia berada di kawasan Soho di London untuk mengunjungi sebuah klub malam yang dipanggil Inca. Menurut pihak pendakwa, petikan pemeriksaan lanjut CCTV menunjukkan bahawa Cik Carrington yang bertemu dengan Gabrielle telah tiba di Argyle Street dengan keretanya yang terletak berhampiran dengan klub malam Inca. Pada masa ini, dia kelihatan bertengkar dengan seorang lelaki ketika dia keluar dari keretanya. Sekarang, pihak pendakwa mengatakan Gabrielle terlibat dalam pertengkaran ini yang berterusan selepas dia keluar dari keretanya, sebuah Mercedes hitam. Pengawal keselamatan kelab cuba meleraikan semuanya, tetapi kemudian Gabrielle kembali ke tempat duduk pemandu. Pihak pendakwa kemudiannya berkata di mahkamah terbuka, petikannya, semasa manuver ini, kenderaan tersebut telah melanggar Cik Zagrzewska yang berada di bahagian hadapan kenderaan dan dia telah diseret ke hadapan serta terjatuh di antara kenderaan dan rak basikal logam. Jadi sekali lagi, menurut pihak pendakwa, Gabrielle telah menyeret Claudia dengan kenderaannya, menyebabkan badan Claudia terhempas ke rak basikal logam. Ketika kenderaan itu terus bergerak ke hadapan, ia menyeretnya sepenuhnya ke bawah kenderaan dan pada masa yang sama telah melanggar seorang ahli keselamatan, Anush Shishush, yang berada di atas kaki lima. Menurut polis metropolitan, pengawal keselamatan itu mengalami kecederaan yang mengubah hidupnya dan seorang lagi wanita bernama Letitia Armstrong juga cedera dalam kemalangan itu. Polis telah dipanggil sekitar jam 4.30 pagi pada hari itu dan tiba di tempat kejadian kira-kira jam 5. Menurut Manchester Evening News, pendakwa raya berkata suasana di tempat kejadian hanya boleh digambarkan sebagai ramai orang menjerit. Ia boleh digambarkan sebagai kekecohan, boleh dikatakan begitu.
Tetapi yang paling teruk sekali adalah untuk Claudia. Dia dikejarkan ke hospital dan koma. Tidak lama selepas itu, Gabriel telah ditangkap. Ujian menunjukkan dia mempunyai 61 mikrogram alkohol bagi setiap 100 ml nafas. Saya mencari maklumat itu kerana di Amerika kami lebih biasa dengan kandungan alkohol dalam darah atau BAC. Itu bermakna Gabriel mencatat bacaan antara 0,13 dan 0,14, hampir 2 kali ganda had yang dibenarkan, iaitu 0,08. Pada masa itu, Gabriel telah didakwa dengan menyebabkan kecederaan parah dengan niat, mendatangkan kecederaan badan, memandu secara berbahaya, memandu di bawah pengaruh alkohol, seperti yang dipanggil di sana, dan cubaan membunuh. Dia telah hadir di Mahkamah Magistrat Westminster pada 21 April dan telah direman dalam tahanan. Dia tidak membuat sebarang pengakuan, tetapi menurut Manchester Evening News, dia membuat simbol hati dengan tangannya ke arah keluarga dan rakan-rakannya yang sedang duduk di dalam mahkamah. Sekarang, pertuduhan awal terhadap Gabriel memang sangat serius, tetapi kini ia telah dinaikkan kepada pertuduhan paling berat yang boleh dihadapi seseorang, pembunuhan selepas Claudia meninggal dunia pada 25 April. Polis Metropolitan telah mengeluarkan satu kenyataan selepas kematiannya yang berbunyi sebahagiannya, petikan. Kami ingin merakamkan ucapan takziah yang paling mendalam kepada keluarga dan rakan-rakan Claudia berikutan perkembangan tragis ini. Fikiran kami juga bersama semua yang terkesan oleh insiden ini. Kami sedar bahawa kes ini telah menarik minat dan perbincangan yang besar di media sosial. Namun, kami ingin menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi lanjut. Kami juga meminta agar orang ramai tidak berkongsi rakaman yang mengandungi unsur grafik demi menghormati orang tersayang Claudia dan mereka yang telah cedera. Penyebaran bahan seperti itu juga boleh menjejaskan siasatan jenayah yang sedang dijalankan dan berpotensi menjejaskan prosiding mahkamah pada masa hadapan. Dalam dunia di mana segala-galanya dikurasi untuk media sosial, dua orang pempengaruh ini terpaksa belajar dengan cara yang pahit bahawa Anda tidak boleh memadamkan tragedi sebenar apabila orang berhenti menatal. Dan sekarang untuk menyelami kes ini dengan lebih mendalam, untuk itu Kita akan menjemput tetamu kita hari ini. Beliau ialah Peguam Undang-Undang Antarabangsa dan sahabat dunia skandal, David Shafi. David, seronok dapat berjumpa dengan anda. Terima kasih kerana sudi hadir. Dan saya rasa, mari kita mulakan dengan soalan ini. Sekarang defendant kita, pada asalnya dia berdepan tuduhan cubaan membunuh. Sekarang dia berdepan tuduhan membunuh pula. Maksud saya, adakah anda rasa wajar untuk menaikkan tuduhan itu? Ya, saya rasa wajar. Anda tahu, ini kerana mangsa telah meninggal dunia. Jadi pada mulanya mereka mendakwa dengan cubaan membunuh semasa mangsa masih hidup dan sedang dirawat. Malangnya rawatan itu tidak berjaya. Dia tidak dapat diselamatkan. Jadi sekarang ia menjadi tuduhan membunuh dan membunuh memerlukan niat, mens rea, dan nampaknya mungkin mereka boleh membuktikannya. Tetapi itulah cabaran utama untuk pihak pendakwaan berjaya mendapatkan sabitan atas tuduhan membunuh. Ya, seperti yang anda katakan, saya rasa masuk akal mereka mengemaskini atau menaikkan pertuduhan itu kepada tuduhan membunuh, memandangkan mangsa malangnya telah meninggal dunia dalam kes ini. Memang satu tragedi yang amat menyedihkan di semua pihak. Tetapi memang ada perbezaan besar antara tuduhan cubaan membunuh yang masih sangat berat, tetapi cubaan membunuh tidak seberat tuduhan membunuh kerana seseorang telah maut dalam kes ini. Jadi saya tahu sedikit sebanyak bagaimana keadaannya di Amerika Syarikat. Tetapi adakah ia serupa di sana, di seberang lautan? Perbezaan antara dua tuduhan itu. Ya, betul. Maksud saya, hukuman akan jadi jauh lebih berat kerana sekarang ia telah dinaikkan kepada tuduhan membunuh. Dan sudah pasti kerana ia adalah tuduhan yang sangat serius, kes ini akan dibicarakan oleh juri di Mahkamah Mahkota di UK. Saya percaya ia akan berlangsung di Old Bailey di London dan juri perlu menilai bukti untuk memutuskan sama ada mereka mendapati dia bersalah. Ya, awak sebut Old Bailey. Dan saya pernah dengar tentangnya sebelum ini semasa saya membuat penyelidikan. Ia seolah-olah mencetuskan ingatan saya. Saya rasa Kevin Spacey pernah dilihat di sana. Ia memang mahkamah yang sangat terkenal. Dan saya tahu ia berbeza di sini kerana ia berdasarkan bidang kuasa. Ini berlaku di London. Tapi bolehkah awak terangkan apa-apa tentang mahkamah itu yang mungkin saya belum tahu? Ini adalah mahkamah perbicaraan tertinggi. Jadi, jika ini adalah kesalahan yang lebih ringan, jika ini setara dengan kesalahan kecil, dia boleh dibicarakan di Mahkamah Magistrat dan mungkin juga dibicarakan tanpa juri. Tetapi dalam kes ini, ia akan berlangsung di Mahkamah Tinggi Old Bailey dan dengan perbicaraan juri.
Oke, jadi ini adalah perkara yang paling besar. Maksud saya, ini adalah tuduhan paling berat yang boleh dihadapi di mahkamah tertinggi yang mereka ada di sana. Jadi ini bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan. Dan saya rasa ada banyak faktor yang terlibat dalam semua ini. Jadi mari kita huraikan satu persatu sebelum kita kembali untuk bercakap tentang pembunuhan. Sekarang, salah satu perkara ialah terdapat perselisihan atau permusuhan yang dikatakan berlaku antara dua wanita ini kerana saya telah melihat pengikut Instagram mereka. Kedua-duanya mempunyai ribuan, ratusan ribu pengikut. Mereka, Anda tahu, berada di puncak tertinggi dalam media sosial dan sebagai pempengaruh. Tapi saya rasa mereka memang ada sedikit perselisihan dan sejarah antara mereka. Adakah itu sesuatu yang pendakwa raya akan ingin teliti semasa mereka, saya rasa, sedang mempersiapkan kes ini untuk dibawa ke perbicaraan? Sudah tentu. Untuk memenuhi elemen mens rea bagi menunjukkan niat, sama ada niat untuk membunuh seseorang atau untuk menyebabkan kecederaan parah, mereka perlu menunjukkan bahawa ada motif. Jadi apa yang berlaku antara kedua-dua mereka, pergaduhan yang mereka alami, pertengkaran yang berlaku akan menjadi sebahagian daripada motif. Dan saya juga melihat halaman Instagram mereka. Mereka mempunyai rupa yang hampir sama. Saya rasa wajar dikatakan begitu. Jadi mungkin mereka juga bersaing untuk ruang yang sama sebagai pempengaruh. Mungkin itu sebahagian daripadanya. Mungkin ada perasaan cemburu antara mereka dan itu akhirnya menjadi semakin teruk sehingga menyebabkan insiden yang sangat malang ini berlaku. Baiklah, awak ada sebut tentang motif tadi. Sekarang saya tahu di Amerika Syarikat, ia tidak diwajibkan sama ada untuk mendakwa atau mendapatkan sabitan. Kebanyakan masa, kita suka ada motif. Dan saya kata kita suka kerana saya sebagai seseorang yang bekerja dalam bidang true crime, saya suka tahu kenapa ada motif. Saya tahu juri juga sebab pembunuhan adalah jenayah yang paling kejam. Kita nak tahu kenapa perkara seperti itu berlaku. Adakah ia diwajibkan di UK untuk ada motif? Ia tidak diwajibkan, tetapi ia adalah bahagian penting untuk menunjukkan niat. Dalam erti kata lain, jika ada motif, juri lebih cenderung untuk mendapati bahawa memang ada niat. Dan itu masuk akal bagi saya. Sebab kalau saya peguam bela dia, saya boleh kata, okey, dia masuk dalam kereta. Mungkin dia tak nampak Claudia di situ. Anda tahu, mungkin kita juga akan bercakap tentang memandu dalam keadaan mabuk. Tapi, itu cuma satu kemalangan besar. Namun, kalau saya pendakwa raya, saya akan kata, mari kita lihat latar belakang mereka. Mari kita lihat message teks mereka. Mari kita lihat perselisihan yang mereka alami sebelum ini. Jadi, saya memang setuju bahawa motif ini agak penting. Tapi soal perancangan awal itu juga. Adakah ia sama di sini seperti di UK dari segi pembunuhan, perancangan awal dan keperluan di sana? Ya, perancangan awal akan menjadi sebahagian daripada analisis kerana itu juga menunjukkan adanya niat. Tapi saya rasa anda tidak memerlukan perancangan awal untuk mendapati seseorang bersalah atas tuduhan membunuh. Anda hanya perlu ada mens rea, tahap niat di mana Anda memang berniat untuk menyebabkan grievous bodily harm yang merupakan istilah yang digunakan di UK, atau Anda memang berniat untuk membunuh orang itu. Tetapi anda boleh membentuk niat itu dalam masa yang sangat singkat sebelum kejadian berlaku. Baiklah, jadi mari kita bincangkan tentang niat, mens rea yang Anda sering sebutkan di sini. Kerana itulah yang dikatakan oleh pendakwa, bahawa tertuduh kita, Gabriel, dia mempunyai niat ini, mens rea, untuk membunuh mangsa. Namun, adakah pihak pembelaannya hanya akan mengatakan, seperti yang saya katakan, ia adalah satu kemalangan. Ini Anda tahu, satu tragedi yang dahsyat yang tidak sepatutnya berlaku. Tetapi adakah Anda fikir itu jalan yang akan mereka ambil? Baik. Saya rasa kita tidak mempunyai sebarang maklumat tentang pembelaan apa yang akan mereka kemukakan, tetapi anda boleh anggap itu mungkin pembelaan terbaik yang mereka ada, kecuali ada fakta lain yang kita belum tahu lagi. Tetapi memandangkan terdapat saksi mata kepada insiden ini dan saya percaya ia juga dirakam dalam video, akan sukar untuk mereka mengatakan bahawa dia bukan pemandu kenderaan tersebut. Jadi mungkin mereka akan berhujah bahawa dia sebenarnya tidak berniat untuk melanggar mangsa ini dan ia adalah satu kemalangan. Dan itu mungkin akan menjadi pembelaan yang paling mungkin, kecuali terdapat fakta lain yang kita tidak tahu. Ya, awak betul. Kita belum dengar apa-apa tentang pembelaan setakat ini. Itu semua hanya spekulasi. Dia pun belum mengaku bersalah atau tidak bersalah pada ketika ini. Jadi masih terlalu awal lagi. Tapi awak ada sebut sesuatu tentang CCTV atau kamera pengawasan. Dan memang ada satu perbicaraan mahkamah ketika tuduhan asal adalah cubaan membunuh, di mana pihak pendakwa raya di UK ada menerangkan semuanya. Dan cara mereka bercakap tentangnya, memang apa yang mereka katakan itu pun sangat mengerikan untuk dibaca, saya rasa. Didakwa, menurut pihak pendakwa raya, Gabriel yang memandu dan dia benar-benar menyeret Claudia ke rak basikal logam. Menyeretnya di bawah kenderaan.
Maksud saya, kita boleh bercakap tentang ini sama ada dia didakwa mabuk atau anda tahu di bawah pengaruh alkohol melebihi had BAC yang sah di sana. Tapi bagi saya, itu adalah cara yang sangat kejam. Anda tahu, kenderaan melawan manusia yang tidak berada dalam kenderaan. Maksud saya, adakah itu sesuatu yang akan ditekankan oleh pihak pendakwa? Saya rasa itu akan memberi kesan kepada juri dan mungkin membangkitkan emosi juri. Dan saya andaikan juri akan dapat melihat video ini yang seperti saya faham dan seperti yang anda sebutkan sangat mengerikan dan penuh dengan butiran. Dan pihak pendakwaan menggesa orang ramai supaya tidak menyebarkan video itu. Tetapi juri mungkin tidak akan terlepas daripada menonton video itu dan ia mungkin akan memainkan peranan dalam cara mereka melihat kes ini. Dan sudah tentu seperti yang anda sebutkan, jika dia mempunyai peluang untuk berhenti selepas dia mula-mula melanggar mangsa dan dia terus menyeretnya, itu juga mungkin akan memainkan peranan dalam persoalan sama ada dia mempunyai niat. Betul kata anda, terdapat ramai saksi ditambah pula dengan video ini. Jadi katakanlah anda tahu dia menjerit namanya. Ini saya hanya mereka-reka. Ini semua hanyalah spekulasi. Tetapi jika dia seperti, pergi mampus, aku mahu kau mati. Sesuatu seperti itu, di mana dia tahu apa yang dia lakukan, itu adalah petanda kuat bahawa ini bukan sekadar spekulasi. Sudah tentu, kedua-dua pihak perlu meneliti video itu, menemu bual saksi-saksi yang ada di sekeliling. Tetapi sekurang-kurangnya, anda ada sebut tadi bahawa polis Metropolitan berkata, tolong jangan kongsi video ini. Ia sudah cukup traumatik untuk Claudia dan keluarganya terpaksa melalui kehilangan orang tersayang. Seorang wanita muda berusia 32 tahun yang cantik dibunuh dengan cara begini. Tetapi di samping itu, jika kita berkongsi video ini, anda tahu, ia sangat menyakitkan hati mereka, malah boleh menjejaskan siasatan. Dan itu membawa kepada soalan saya yang seterusnya. Dia baru sahaja meninggal dunia. Kemalangan itu berlaku, anda tahu, sekitar seminggu lebih yang lalu, lebih kurang, tetapi dia baru sahaja meninggal dunia. Jadi, adakah itu mengubah perjalanan siasatan? Kerana pada mulanya, dia masih hidup. Mungkin dia akan sedar daripada koma. Mungkin kami boleh menemu bual dia sebagai penyiasat. Sekarang, dia sudah meninggal dunia. Ini menjadikannya satu siasatan pembunuhan, betul? Sudah tentu. Dan jelas sekali dia tidak akan menjadi saksi. Mereka tidak akan dapat, anda tahu, mengambil keterangannya. Jadi itu akan memberi kesan kepada kes tersebut. Tetapi seperti yang kita bincangkan, terdapat banyak bukti lain, jadi mereka mungkin tidak memerlukan keterangannya untuk mendapati tertuduh bersalah. Saya telah bercakap tentang perkara ini beberapa kali. Ada menyebutnya, tetapi saya ingin bertanya kepada anda secara khusus. Jadi, memandu di bawah pengaruh di sini, saya tahu ia berbeza mengikut negeri, tetapi ia agak berat. Maksud saya, minum dan memandu, ramai orang mati kerana perkara ini. Ia adalah sesuatu yang tragis yang berlaku. Dan di Amerika Syarikat, saya tahu anda boleh menghabiskan masa yang agak lama di penjara. Bagaimana keadaannya di sana di UK jika dia melebihi had yang dibenarkan? Jadi ia juga satu jenayah di UK. Saya tidak tahu dengan tepat had kandungan alkohol dalam darah di London. Dan saya tidak tahu apa bukti yang ada sama ada mereka benar-benar mempunyai bukti tentang berapa kandungan alkohol dalam darahnya. Walaupun ia kedengaran seperti mereka memang ada bukti kerana dia telah didakwa dengan jenayah berada di bawah pengaruh alkohol, tetapi ini jelas merupakan jenayah yang jauh lebih ringan berbanding jenayah, anda tahu, berbanding jenayah membunuh. Jadi mereka mungkin akan meneruskan dengan pertuduhan itu, tetapi mereka akan memberi tumpuan untuk mendapatkan keputusan bersalah atas pertuduhan membunuh. Sekarang saya berpikir sebagai seorang peguam bela, jika saya berada dalam pasukannya, saya rasa, dan saya tidak pasti bagaimana ia berfungsi di sana. Jadi, awak telah terangkan perkara ini kepada saya, tetapi saya akan katakan, baiklah, mari jadikan ini sebagai pertuduhan pembunuhan tanpa niat menggunakan kenderaan. Kerana, baiklah, jika dia berada di bawah pengaruh dan mereka memang ada kandungan alkohol dalam darahnya, saya ada maklumat itu dalam cerita ini. Saya tak ingat secara tepat berapa kadarnya di sana. Di Amerika Syarikat, ia adalah 0.08. Di London, kadarnya juga hampir sama. Tapi kalau mereka kata, baiklah, ya, kita tak boleh. Kita dah ada keputusan ujian pernafasan atau darah dia. Okey, dia memang melebihi had. Itu memang kita tak boleh pertahankan. Kenapa ini bukan pembunuhan tanpa niat menggunakan kenderaan berbanding pembunuhan? Adakah itu sesuatu yang boleh dihujahkan oleh peguam belanya untuk merendahkan pertuduhan? Saya rasa boleh. Dan jika pihak pendakwaan mendapati mereka menghadapi kesukaran untuk membuktikan niat, maka mereka boleh menurunkan pertuduhan kepada pembunuhan tanpa niat. Dan itulah yang biasanya berlaku apabila anda ada kes dengan pertuduhan membunuh tetapi mereka tidak dapat membuktikan niat. Ini mungkin sesuatu yang akan dicuba oleh pihak pembelaan. Mereka mungkin akan menerima hakikat bahawa dia sedang mabuk, betul? Kerana mereka mungkin akan mengaku bersalah atas pertuduhan di bawah pengaruh alkohol dan mengatakan bahawa ini adalah satu kemalangan yang berlaku ketika dia berada di bawah pengaruh.
Itu akan menjadi hukuman yang jauh lebih ringan jika dia hanya didapati bersalah, memandu di bawah pengaruh, dan tidak didapati bersalah atas tuduhan membunuh atau menyebabkan kematian tanpa niat. Ya, betul. Itulah yang saya pikirkan jika saya seorang peguam bela. Itulah jalan yang saya akan pilih. Tetapi seperti yang awak katakan, berdasarkan semua yang telah kita bincangkan setakat ini, nampaknya pihak pendakwa percaya bahawa memang wujud mens rea, iaitu niat itu ada. Dan kemungkinan besar mereka mempunyai banyak maklumat yang belum didedahkan kepada kita di halayak ramai. Kita hanya bercakap tentang khabar angin yang berlega-lega, tentang perselisihan atau masalah antara mereka. Apa sahaja ia sebenarnya. Mungkin pihak pendakwa tahu, mungkin pihak pendakwa sudah melihat mesej peribadi mereka. Dan saya rasa itu membawa kepada soalan saya yang seterusnya. Kita tahu tentang kedua-dua wanita ini. Seorang daripadanya dikenali kerana dia pernah menjadi peserta dalam The X Factor, iaitu sebuah rancangan yang sangat terkenal di peringkat antarabangsa. Tetapi selain itu, kedua-duanya juga merupakan influencer yang agak terkenal pada ketika ini. Dan saya tertanya-tanya, adakah mana-mana hantaran mereka, DM mereka, atau gaya hidup mereka sebagai influencer boleh digunakan sebagai bahan bukti di mahkamah sekiranya perkara ini dibawa ke perbicaraan? Sudah tentu, saya rasa antara mereka pasti akan menjadi sebahagian daripada bukti jika mereka pernah memuat naik tentang satu sama lain. Saya tidak pasti sama ada mereka pernah memuat naik secara terbuka tentang satu sama lain, tetapi seperti yang anda sebutkan, mesej langsung mereka dengan rakan-rakan atau jika mereka berkomunikasi antara satu sama lain juga akan menjadi bahagian penting dalam bukti. Tebakan saya, ada kisah yang sangat panjang dan berkembang di sini yang mencetuskan perselisihan ini sehingga menjadi konflik yang akhirnya membawa kepada tuduhan pembunuhan ini. Jadi, ia akan menjadi satu kisah yang sangat menarik untuk diikuti bagi mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang motifnya. Dan bagaimana dua wanita yang terkenal yang kelihatan mempunyai kehidupan mewah boleh berakhir dalam situasi seperti ini. Di mana seorang telah meninggal dunia dan seorang lagi mungkin akan menghabiskan banyak masa di penjara. Ya, kedua-duanya mempunyai kehidupan yang jika Anda hanya meneliti, saya sendiri pun kadang-kadang lakukannya. Di mana saya melihat dan berkata, ya Tuhan, saya harap saya mempunyai kehidupan seperti mereka. Lihat pakaian mereka, lihat percutian mereka. Semuanya nampak begitu menakjubkan. Namun, untuk ia berakhir begini, seperti yang Anda katakan, seorang berumur 32 tahun, dia kini telah dibunuh. Seorang lagi, 29 tahun, dituduh membunuh. Maksud saya, ini bukan sesuatu yang Anda jangka akan berlaku. Dan saya rasa Anda betul, kes ini mendapat banyak perhatian kerana kita dapat melihat apa yang berlaku di sebalik tabir. Bagaimana sebenarnya kehidupan dalam peranan influencer kelas apasan ini? Dan kemudian dengan tuduhan ini, saya tahu saya asyik ulangi, tetapi ini adalah tuduhan paling berat yang boleh dihadapi. Kerana pembunuhan adalah, Anda tahu, perbuatan yang paling tidak boleh dimaafkan. Dan sekali lagi, dia belum disabitkan di sini. Dia pun belum mengaku bersalah atau tidak bersalah. Dan itu membawa saya ke soalan terakhir untuk Anda. David, apakah pendapat Anda, hipotesis Anda tentang apa yang akan berlaku? Adakah Anda pikir ini akan berakhir dengan pengakuan di mahkamah? Adakah pihak pembelaannya akan cuba merendahkan tuduhan seperti yang kita cadangkan? Jika dia disabitkan dengan kesalahan membunuh, hukuman seperti apa yang akan dia hadapi? Apa pendapat keseluruhan Anda tentang perkara ini? Baiklah. Nampaknya sebelum kita tahu lebih lanjut, memang ada banyak bukti. Seolah-olah ia akan menjadi kes yang sangat kukuh untuk pihak pendakwaan. Jadi saya rasa apa yang akan cuba dilakukan oleh pihak pembelaan ialah menggunakan hujah pembelaan yang anda sebutkan tadi. Dan jika itu tidak berjaya, mereka akan cuba membuat perjanjian pengakuan di mana mereka mengaku bersalah atas tuduhan membunuh tanpa niat untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Itu adalah jangkaan saya bagaimana ia akan berakhir. Tetapi sekali lagi, kita perlu terus mengikuti perkembangan dan mengetahui fakta-fakta lain yang ada. Apakah pembelaan yang mungkin dia ada? Dan mungkin dia akan berhujah bahawa terdapat unsur mempertahankan diri. Dia fikir lelaki itu akan menyerang, dia akan diseram. Tetapi sudah tentu itu sangat lemah kerana dia sudah masuk ke dalam kenderaannya. Dia sudah pun dilindungi daripada wanita itu. Jadi sangat menarik untuk melihat apa yang akan dikemukakan oleh pihak pembelaan. Tetapi tekaan saya mungkin dia akan cuba mengaku bersalah atas pertuduhan yang lebih ringan. Ya, yang ini memang sangat tragis dari semua sudut. Anda tahu, satu nyawa hilang, kehidupan seseorang musnah. Keputusan yang dibuat sebenarnya boleh dielakkan sama sekali. Ia adalah kisah yang sangat-sangat tragis dan menyedihkan. David Sivieri, terima kasih kerana hadir dalam rancangan Skandal dan berkongsi semuanya dengan kami. Terima kasih. Gabriel Carrington dijadwalkan kembali ke mahkamah pada 19 Mei. Dan disitulah episode Skandal hari ini berakhir buat masa ini. Jika Anda suka apa yang Anda tonton dan ingin melihat lebih banyak lagi atau berhubung dengan saya di media sosial seperti Instagram, Anda boleh cari saya dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih kerana menonton episode Skandal hari ini. Seperti biasa, saya host Anda, Sierra Gillespie, dan kita jumpa lagi pada masa akan datang.